Sidang jemaat yang dimuliakan Allah sekalian, mutakhir ini kita sering mendengar dan melihat di media sosial mengenai polemik yang timbul dalam kalangan ilmuwan dan masyarakat yang gemar berkongsi pengalaman, nasihat dan pandangan, sehingga menimbulkan persoalan siapakah individu yang patut dirujuk dalam sesuatu isu, lebih-lebih lagi dalam berkaitan dengan hal agama. Lebih mendukacitakan lagi apabila fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh Majlis Fatwa Negeri atau muzakarah fatwa kebangsaan tidak diendahkan oleh segelintir masyarakat kita. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan menyatakan seorang mufti atau faqih mesti mempunyai kapasiti kemampuan yang besar tentang ilmu-ilmu Islam. Antaranya merangkumi selok-belok bahasa Arab, pemahaman yang mendalam dan pengetahuan yang cukup tentang sebab-sebab kehidupan dan corak ragam manusia, kepakaran yang ada dalam menggali dan merumuskan sesuatu hukum berdasarkan kaedah-kaedah ijtihad. Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Faqih wa Al-Mustafaqih dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, tidak dihalalkan bagi seseorang berfatwa mengenai agama Allah kecuali seorang yang arif dengan kitab Allah, yakni Al-Quran, nasih dan mansukh, muhkam dan mutasyabah, takwil dan tanzil, makkiyah dan madaniyah, ya. Apa yang dimaksudkan dengan satu-satu ayat dalam masalah apa yang ia diturunkan. Selain itu, dia juga mesti menguasai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasikh dan mansukhnya. Pengetahuannya mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti setara pengetahuannya mengenai Al-Quran. Dia mesti juga menguasai bahasa Arab, arif akan selok-belok syairnya dan disiplin ilmunya yang lain yang diperlukan untuk memahami Al-Quran. Siapakah antara ciri-ciri mereka yang dilarang untuk berfatwa? Yang pertama, orang yang tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bahasa Arab dan selok-beloknya, termasuk ayat dan sastranya, agar membolehkannya memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka ini tidak dibenarkan memberi fatwa kepada manusia. Siapa yang kedua? Orang yang tidak arif dan mengerti pendapat para ulama terdahulu dari berbagai-bagai mazhab fiqh dan tidak mengerti metodologi pengambilan hukum dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti mengetahui perkara-perkara yang disepakati bersama atau masih dalam pertikaian, juga tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa. Siapa orang yang ketiga? Orang yang tidak memiliki kepakaran dalam bidang usul fiqh, seperti mengenali al-qiyas dan al-ilah. Pada situasi apakah al-qiyas dibolehkan dan pada situasi apakah al-qisas, al-qiyas tidak dibenarkan.
Mereka yang keempat, orang yang tidak menghayati pendapat para fuqaha yang tercantum di dalam kitab-kitab mereka secara mendalam. Ciri yang kelima, orang yang tidak memiliki kepakaran dalam melakukan penelitian ke atas perbezaan pendapat di antara mereka dan mengenal pasti kaedah yang digunakan mereka dalam menggali hukum hakam syar'i. Ketika seorang mufti tidak mempertimbangkan semua faktor tersebut, maka digelarlah dia atau mufti jadian. Muhammad Ibn Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun fansuru amman ta'khuzuna dinakum." Bermaksud, sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka kamu lihatlah daripada siapakah kamu mengambil agama kamu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abdullah ibn al-Mubarak berkata, "Al-isnadu min ad-dini laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa." Bermaksud, isnad itu adalah sebahagian daripada agama. Sekiranya tidak ada isnad, maka berkatalah seseorang itu apa yang hendak dikatakannya bergantung kepada hawa nafsunya. Hadis riwayat Muslim. Muslimin yang rahmati Allah sekalian, fatwa bukanlah sesuatu perkara yang remeh dan bukanlah semata-mata perkataan yang tiada nilai. Akan tetapi fatwa ialah perkara yang mulia dan berada di tempat yang tinggi di dalam agama Islam bagi memandu kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam di negara kita. Imam Ibn Qayyim telah berpendapat bahawa orang yang mengeluarkan fatwa tanpa ada kelayakan berfatwa bagaikan seseorang yang menunjukkan arah perjalanan sedangkan dia sendiri tidak mengetahui destinasi perjalanan itu. Juga boleh diibaratkan seperti orang yang tidak menguasai ilmu perubatan tetapi melakukan pembedahan seperti doktor pakar bedah yang membedah pesakit tanpa kepakaran dan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Al-Isra ayat 36, yang bermaksud, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus samai wal ard. Yang bermaksud, barang siapa yang memberi fatwa akan manusia dengan ketiadaan ilmu, maka akan dilaknat akannya oleh malaikat di segala langit dan bumi. Kaedah yang masyhur ada menyebut, in kunta naqilan fa'alaika bit-tashih wa in kunta mudda'iyan fa'alaika bid-dali. Yang bermaksud, jika sekiranya kamu menyatakan sesuatu, hendaklah kamu mensahihkan dahulu berita itu, dan sekiranya kamu mendakwa, hendaklah kamu menyatakan dalil atau bukti. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai umat Islam, kita tidaklah dilarang untuk memberikan pendapat sendiri. Namun kita perlulah mengikut prinsip-prinsip ilmu dan mempunyai keahlian
di dalam sesuatu bidang, kerana dikuatiri tergolong di dalam golongan yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, dipercayai, dan didustakan percakapan orang-orang yang benar. Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Waibidah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah golongan Al-Waibidah? Maka baginda menjawab, orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh lagi fasik berbicara, mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah sekalian, sebelum akhiri khutbah pada hari ini, Khatib ingin menukilkan teguran dari Syekh Muhammad Al-Ghazali yang berbunyi, seseorang yang bertaubat pada hari Sabtu lalu memendekkan jubah dan menyimpan janggut pada hari Ahad dan membaca helayan kitab pada hari Isnin, lalu dia mengkafirkan dan membid'ahkan di kalangan alim ulama pada hari Selasa. Kesimpulannya, mari masing-masing perlu menghormati dan bertanggungjawab dalam segala hal yang ingin dilakukan, terutama jika hal atau kenyataan yang ingin dikeluarkan itu menyentuh bidang kuasa pihak berautoriti dalam menjalankan amalnya. Sikap sentiasa tabayyun di dalam sesuatu hal perlu sentiasa diperhatikan dalam menangani segala macam maklumat yang diperoleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Yang bermaksud, dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya.